Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, kita akan teruskan pembelajaran kita dalam sejarah tingkatan 4, bab 7, subtopik 7.5 iaitu penubuhan parti politik. Okey, baik, kita pilih warna biru. Baik, penubuhan parti politik. Parti politik banyak ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua. Kerana apa? Perkembangan nasionalisme, iaitu semangat untuk membebaskan diri, membebaskan negara daripada cengkaman penjajah, seterusnya mewujudkan negara merdeka dan berdaulat. Jadi kepelbagaian parti politik telah mewujudkan kerjasama antara parti. Parti untuk mengukuhkan perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air. Baik, mari kita lihat kemunculan parti politik selepas Perang Dunia Kedua. Jadi dalam tahun 1940-an, kita ada tahun 1940-an dan juga tahun 1950-an. Baik, kita mulakan dengan tahun 1940-an terlebih dahulu. Kita mulakan dengan Parti Kebangsaan, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, ataupun PKMM. Okey, baik. PKMM, tarikh penubuhannya ialah pada Oktober 1945. Siapa pemimpinnya? Ada 3 orang, iaitu Dr. Burhanuddin Helmi, Ishak Haji Muhammad dan juga Ahmad Bostamam. Okey. Dan apakah perjuangan PKMM ini? Kita lihat yang pertama, melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu. Okey. Yang kedua, menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum. Yang ketiga, mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Ini PKMM. Okey. Baik, kita teruskan kepada yang kedua, iaitu pada tahun 1946, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Okey. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak ataupun PKMS. Okey, yang mana dipimpin oleh Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg dan Datuk Pak Tinggi Abang Haji Abdillah. Okey, juga ada 3 orang. Jadi apa perjuangan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak? Okey, mari kita lihat. Yang pertama, memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak. Okey. Kemudian yang kedua, menentang penyerahan Sarawak kepada British. Dan yang ketiga, penjenamaan semula Persatuan Melayu Sarawak, yang diharamkan semasa pendudukan Jepun di Sarawak. Jadi Persatuan Melayu Sarawak dulu telah diharamkan dan kini digantikan dengan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Ditambah perkataan kebangsaan. Baik, mari kita teruskan kepada pilih warna apa? Coklat. Kita teruskan kepada yang ketiga, iaitu pada Februari 1946. Okey, kita ada Angkatan Pemuda Insaf. Okey, Angkatan Pemuda Insaf yang telah dipimpin oleh Ahmad Bostamam. Dia seorang. Jadi Ahmad Bostamam sebelum ni, pada tahun sebelum itu, pada tahun 1945, dia terlibat dengan Parti Kebangsaan Melayu Malaya, dan kemudian sekarang
dia telah menubuhkan Angkatan Pemuda Insaf ataupun API, di mana perjuangan API ini ialah yang pertama adalah menggembleng tenaga tenaga pemuda sebagai penggerak kepada perubahan politik. Dan yang kedua, menggunakan slogan Merdeka dengan darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi ingat slogan ini sebenarnya dia ingin memperjuangkan kemerdekaan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Tetapi mungkin terpaksa boleh melakukan kekerasan dengan cara terpaksa. Sebab itu mereka menggunakan slogan Merdeka dengan darah. Kemudian kita teruskan kepada yang keempat. Cikgu nak guna pink, merah, iaitu Pergerakan Pemuda Melayu. Okey, Pergerakan Pemuda Melayu ataupun PPM yang telah ditubuhkan pada bulan Mac 1946. Ada 4 orang pemimpin, iaitu Muhammad Sirat Yaman, Awang Ramli, Rosli Dobi, Morsidi Sidik. Jadi kalau kita tengok nama-nama ni, ini semuanya di Sarawak, di Sarawak. Jadi mari kita lihat apakah perjuangannya. Yang pertama, menentang penjajahan British. Jadi ini antara yang sangat menentang kepada penyerahan Sarawak terhadap British. Dan yang kedua, menuntut kemerdekaan Sarawak. Okey. Kita teruskan kepada yang kelima. Okey. Yang kelima ialah, kita pilih warna ni pula, UMNO. Okey. Yang kelima ialah UMNO. Baik, UMNO telah ditubuhkan pada Mei 1946 Okey. Dan pemimpinnya ialah Dato' On Jaafar dan juga Tunku Abdul Rahman. Okey, apakah perjuangan UMNO? Yang pertama, menentang Malayan Union. UMNO ditubuhkan untuk menentang Malayan Union. Dan yang kedua, bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Itu perjuangan UMNO. Baik, kita teruskan kepada yang seterusnya. Parti politik yang wujud dalam tahun 1940-an. Okey. Kita ada parti. Kita tukar color. Tukar warna pink. Okey, kita ada Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Okey. Ataupun dikenali sebagai PKML yang telah ditubuhkan pada 11 Jun 1946 oleh 2 orang pemimpinnya, iaitu Tengku Nordin dan juga Zakaria Gun. Jadi kita lihat apakah perjuangan PKML. Yang pertama, meningkatkan kemajuan dalam bidang sosio-ekonomi. Dan yang kedua, menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. Jadi yang ini adalah di Labuan. Bila Labuan ni ialah di Sabah. Okey, seterusnya kita ada MIC. Okey, kita ada MIC. Cikgu tak nak yang tu, cikgu nak ini. MIC. Okey.
Ditubuhkan pada Ogos 1946 oleh John TV dan juga KL Dewasa. Dan perjuangannya ialah yang pertama adalah untuk menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu. Yang kedua ialah untuk memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain. Jadi dia ingin bekerjasama dengan kaum lain. Kita teruskan kepada Barisan Pemuda. Barisan Pemuda. Okey. Ataupun BARIP. Barisan Pemuda. BARIP. Pada Disember 1946 di Jesselton dan Labuan. Jadi ini pun adalah parti politik di Sabah. Siapa pemimpinnya? Ada 3 orang, iaitu Mandur Sharif, Imam Suhaili Yaakob dan Pangeran Ahmad. Okey, jadi apakah matlamat perjuangan mereka ataupun apakah perjuangan mereka? Mereka ingin menyatukan anak negeri dan bekerja sama memperbaik keadaan ekonomi dan politik. Dan yang kedua, menuntut keadilan daripada pentadbiran British. Baik, mari kita teruskan. Seterusnya kita ada Barisan Pemuda Sarawak. Okey. Jadi Barisan Pemuda Sarawak ditubuhkan pada Jun 1947. Okey, kita ada Abang Muhammad Kasim Taha menjadi pemimpin kepada Barisan Pemuda Sarawak dan juga Ahmad Zaidi Idrus. So, apakah perjuangan mereka? Yang pertama, tentang kepentingan penduduk Bumiputera ke arah berkerajaan sendiri, dan yang kedua menentang penyerahan Sarawak. Jadi ini adalah di Sarawak. Okey, yang terakhir dalam tahun 1940-an kita ada color grey. MCA. Kita ada MCA ditubuhkan pada akhir tahun 1940-an, iaitu pada Februari 1949 oleh pemimpinnya iaitu Tan Cheng Lock dan juga Yong Shock Lin serta H.S. Lee. Ada 3 orang. Jadi apakah matlamatnya ataupun perjuangannya? Memelihara kepentingan kaum Cina. Okey, dan yang kedua, bekerjasama menentang komunis di tanah Melayu. Okey, itu MCA. Baik, mari kita teruskan. Jadi kita ada berapa tadi parti di dalam tahun 1940-an ya. Mari kita labelkan dia menggunakan pen berwarna hitam lah. Okey. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Next kita ada 6, 7, 8, 9, 10. Cukup-cukup 10 semua. Okey. Baik. Kita teruskan kepada parti politik yang wujud pada tahun 1950-an. Okey, 1950-an. Ambil warna terang sikit. Okey, yang wujud pada tahun 1950-an pula. Okey, mari kita lihat. Yang pertama kita ada kita ada IMP, Independence of Malayan Party. Okey, IMP ditubuhkan pada September 1951 dan pemimpinnya ialah Dato' On Jaafar dan juga Tan Cheng Lock. Nampak tak IMP? Dah ada kerjasama satu parti politik di mana ada pemimpinnya Melayu dan juga Cina. Jadi apakah perjuangannya? Yang pertama, menyatukan rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu.
Dan yang kedua, kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian kita pergi kepada yang kedua. Kita ada Parti Setanah Melayu. Parti Islam Setanah Melayu atau dikenali sebagai PAS yang telah ditubuhkan pada November 1951 oleh Haji Ahmad Fuad Hasan dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey, jadi apakah perjuangannya? Yang pertama ialah kemerdekaan penuh, dan yang kedua penyatuan pentadbiran pentadbiran Islam di negeri Melayu. Okey. Jadi PAS kan, jadi dia mesti fokus kepada pentadbiran berunsurkan Islam. Baik, kita teruskan kepada kita guna yang mana biru. People's Progressive Party ataupun PPP pada Januari 1953 oleh Dr. S. Kanapati Pillai dan juga Dr. Srinivasagam. Okey, apakah perjuangan mereka? Memperjuangkan hak sama rata untuk semua kaum, dan yang kedua, keadilan sosioekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Okey. Jadi itulah dia PPP oleh kaum India lah ya, sepatutnya, sebab kita lihat pengasasnya adalah berbangsa Tamil atau berbangsa India. Baik, kita pergi kepada yang terakhir dalam 1950-an, ataupun kita ada lagi yang terakhir iaitu Parti Negara pada Februari 1954. Okey, siapakah pemimpinnya? Kita ada Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar ni ada di mana-mana Okey, kemudian kita ada Dato' Hamzah Abdullah, Hia Jo Seng. Okey, dan EEC Turai Singgam dan P. Ramani. Nampak tak, kita ada Melayu, kita ada Cina dan kita ada India. Okey. Jadi apakah perjuangannya? Yang pertama, menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum. Dan kedua, membentuk satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara Tanah Melayu. Okey. Baik, itulah dia parti-parti politik yang wujud di Tanah Melayu pada tahun 1940-an dan juga 1950-an ya. Dan kita lihat di sini kebanyakan parti politik ditubuhkan berasaskan kaum dari segi aspirasi dan keahlian. Jadi sebahagiannya pula ditubuhkan untuk memperjuangkan kepentingan kaum. Walau bagaimanapun, terdapat penubuhan parti politik pelbagai kaum sebagai usaha membentuk parti bercorak kebangsaan. Penubuhan parti politik mencerminkan kesedaran berorganisasi untuk menjamin kejayaan perjuangan. Oleh sebab itulah, permuafakatan dan kesederhanaan dalam perjuangan amat penting bagi memastikan keharmonian masyarakat dan kestabilan politik negara kita. Okey? Baik. Ada sedikit KPS memahami interpretasi. Pelajar boleh tengok untuk tugasan. Mengapakah banyak parti politik muncul pada tahun 1940-an? Jadi macam biasa, mengapa, berikan sebab-sebab. Okey, dan kita ada soalan kebat, iaitu penubuhan parti berasaskan kaum menjejaskan perpaduan. Bahaskan. So sama ada pelajar bersetuju. Kalau bahaskan, dia ada pendirian di sini. So pelajar bersetuju, setuju atau tidak setuju.
dengan pernyataan ini. Okey. Baik. Mari kita teruskan kepada kerjasama kerjasama ke arah kemerdekaan. Alright. Baik, kerjasama politik. Tadi kita lihat penubuhan parti-parti politik. Sekarang mari kita lihat adanya kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Okey, sikap bertolak ansur dalam gerakan politik mencapai kematangan apabila berlaku kerjasama politik antara kaum di negara kita mulai pertengahan tahun 1940-an Jadi sebelum wujud kerjasama parti politik, terdapat pakatan antara gerakan tertentu yang merintis kepada kerjasama kaum untuk mencapai kemerdekaan. Contohnya tadi ialah penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, iaitu CLC. Okey, baik. Mari kita teruskan. Okey. Yang pertama adalah kita lihat di sini ada perlembagaan rakyat. Baik, kita tengok. Ini yang awal lagi, yang awal sebelum CLC lah Okey. Yang pertama kita ada Pakatan Putera AMCJA. Ingat tak kita pernah belajar dulu Pakatan Putera AMCJA. Okey. Baik, cuba tengok Pusat Tenaga Rakyat Pusat Tenaga Rakyat ataupun singkatannya adalah Putra, dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, dan juga AMCJA All Malaya Council of Joint Action. Okey, Putra dan AMCJA diketuai oleh Tan Cheng Lock. Jadi mereka bergabung pada Disember 1947. Okey, jadi kita lihat ini adalah parti orang Melayu, ini adalah parti bukan Melayu. Tak kisahlah ada Cina, India di dalam ni. Ini ialah bukan Melayu. Okey, mereka bergabung pada Disember 1947 dan menjadi perintis untuk memupuk kerjasama politik di antara kaum serta melahirkan manifesto Perlembagaan Rakyat. Pada ketika itu mereka telah melahirkan manifesto Perlembagaan Rakyat untuk menjadi alternatif kepada perlembagaan persekutuan. Okey, perlembagaan persekutuan tanah Melayu. Sebagai alternatif kepada pembinaan negara bangsa yang merdeka. Jadi manifesto ini mencadangkan pemerintahan sendiri. Jadi pembentukan Dewan Perundangan dan penerimaan satu kewarganegaraan. Okey, ini yang Pakatan Putera AMCJA dulu semasa menentang Malayan Union. Okey. Mari kita lihat adanya yang kedua, iaitu persidangan kebangsaan. Okey. Persidangan kebangsaan ni dia berlangsung pada Februari 1954 dan diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu Menteri Besar Perak ataupun nama sebenarnya Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Jadi persidangan itu membincangkan langkah membentuk gabungan Parti Politik Kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu. Okey, dan persidangan ini disertai oleh IMP, MIC, kemudian Persatuan Selenis Malaya dan Persatuan Eurasian Malaya. Persidangan ini menuntut agar diadakan pilihan raya persekutuan. Baik. Kita teruskan kepada yang ketiga. Kita ada Konvensyen Kebangsaan. Apa itu konvensyen? Konvensyen ialah ini dia. Persidangan anggota pertubuhan politik untuk membincangkan sesuatu perkara. Itu konvensyen. Jadi konvensyen kebangsaan telah dianjurkan oleh UMNO. Okey, pimpinan Tunku Abdul Rahman dan juga
MCA oleh Tan Cheng Lock. Nampak tak kerjasama antara Melayu dan Cina ya, diadakan pada bulan Ogos 1954. Konvensyen yang membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan pada masa depan tanah Melayu ini dihadiri oleh ada PAS, Parti Islam Setanah Melayu iaitu PAS. Okey, kita ada PAS. Kemudian Persetiaan Melayu Kelantan, Persetiaan Kepersatuan dan juga Persatuan Melayu Semenanjung. Konvensyen ini meluluskan resolusi mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan. Okey, baik. Kita teruskan kepada pembentukan Parti Perikatan. Okey, jadi pembentukan Parti Perikatan, kalau lihat gambar kita ada UMNO, MCA, MIC. UMNO untuk orang Melayu. Okey. MCA untuk orang Cina dan MIC untuk orang India. Okey, tengok tak ni? Berbentuk apa? Okey, kita tengok sini Pembentukan Parti Perikatan pada bulan Oktober 1954 MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan, dan penyertaan MIC melengkapkan kerjasama tiga kaum terbesar di tanah Melayu. Parti ini memilih kapal layar ni kapal layar dalam gambar ni. Kapal layar sebagai logo yang melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Okey, baik. Jadi itulah dia 4 kerjasama antara kaum dalam usaha kemerdekaan. Baik, mari kita teruskan sedikit lagi. Kerjasama kaum penting untuk mencapai kemerdekaan. Okey, kerjasama kaum penting untuk mencapai kemerdekaan dan memastikan penduduk berbilang kaum di negara kita dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai. Baik, akhir sekali usaha ke arah kemerdekaan ini menekankan langkah memupuk kerjasama dan pembentukan perpaduan kaum sebagai asas pembinaan negara bangsa. Ada 2. Cikgu nomborkan kat sini. Pemupukan kerjasama dan juga pembentukan perpaduan. Ke arah menjadi asas kepada pembentukan negara bangsa. Persiapan ke arah berkerajaan sendiri. Diadakan memastikan penduduk tempatan mampu mentadbir negara sendiri selepas diberi kemerdekaan oleh British. Jadi dasar bekerjasama dan pemuafakatan antara kaum dicapai melalui kita lihat ada nilai di sini iaitu nilai sikap toleransi dan perundingan untuk mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Jadi kita lihat ada beberapa nilai lagi yang diterapkan di sini, iaitu yang pertama kegigihan dan kebijaksanaan pemimpin terdahulu mewujudkan asas kerjasama daripada aspek politik, ekonomi dan sosial wajar dihargai. Baik, itulah dia penutup kepada subtopik 7.5 iaitu penubuhan parti politik dan kita melihat bagaimana ada kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Baik
Jadi selesai sudah bab 7 dalam subjek sejarah tingkatan 4. Cikgu harapkan semua pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu terangkan daripada subtopik 7.1 hinggalah 7.5 ya. Jadi semoga bermanfaat kepada semua pelajar. Bolehlah siapkan nota dengan kemas dan juga lengkap ya, serta menjawab semua soalan-soalan dalam modul sejarah tingkatan 4. Baik, setakat itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.